Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk kita menyambung pembelajaran kita yang seterusnya berkenaan dengan air ini. Okay. So hari ini apa yang kita akan tengok pula adalah kita akan melihat tentang penyejatan air. Okay. So ini tajuk kita untuk hari ini. Okay. Tapi untuk kita memahami tentang penyejatan air ini, kita akan imbas kembali apa yang dah pun kita pelajari semalam, okay, tentang daya lekitan antara air. Okay. So ni kita tengok semalam kan. Okay. Air, molekul-molekul air ni mereka bertindak balas antara satu sama lain, okay, dan ada daya lekitan antara sesama mereka. Okay. Kan macam ni. Okay. Alright. So setiap molekul ni terikat antara satu sama lain. Okay. So dan ni menghasilkan daya lekitan. Okay. Dan tentulah kan, kalau molekul yang di sini okay, dia ada lagi molekul kat bawah dia kan. Right. So dia ada banyak lagi daya yang bertindak pada dia lah. Okay. So dan kita tengok juga semalam kan macam mana untuk molekul yang berada di permukaan, okay, daya lekitan dia taklah sekuat molekul yang berada di dalam ni kan. Okay. So dia lebih daya dia lebih bertindak antara sepanjang ni kan, satu yang menghasilkan tegangan permukaan. Okay. So dalam masa yang sama juga disebabkan mereka lebih dekat daripada permukaan so dia taklah mempunyai kalau kita bandingkan dengan molekul yang berada di tengah-tengah ni okay, so dia lebih terikat dengan molekul-molekul air yang lain berbanding molekul yang berada di atas. Okay, so menyebabkan molekul di atas ni mempunyai tenaga kinetik yang lebih kan, dia tak ada daya tarikan yang banyak dengan molekul yang lain kan. So apabila molekul dekat atas ni mempunyai tenaga kinetik yang lebih so itu yang membolehkan molekul ini untuk terbebas ke udara. Okay. Itu membantu untuk dia terbebas ke udara. Sebab itulah air walaupun kita tak panaskan pun okay, kita biarkan sahaja di atas meja contohnya kan, dia tetap akan tersejat. Okay, dia tetap akan tersejat jadinya bila mana contohnya atas ni dah keluar kan, so apa yang akan berlaku adalah air ni akan semakin sedikit. Betul kan? Okay, dan kemudian kita tengok molekul yang seterusnya pula menjadi lapisan atas daya yang bertindak pada mereka pun dah berkurangan. Okay, so itu membolehkan mereka pun pula mempunyai tenaga kinetik yang lebih kan. Nampak tak? Okay, so daya yang bertindak pada mereka pun dah berkurangan. So setiap molekul ke atas ni pula ada tenaga kinetik yang lebih dan mereka pula seterusnya akan tersejat dan terbebas ke udara. Okay. So mudah saja kan. So itulah dia konsep penyejatan air. Okay, konsep penyejatan air yang berlaku pada molekul-molekul air. Okay. Alright, so seterusnya kita akan tengok pula 4 faktor okay, yang mempengaruhi penyejatan air ini. Okay, 4 faktor yang mempengaruhi penyejatan air ini. Okay. Yang pertama adalah kita akan tengok luas permukaan. Okay, luas permukaan Alright, contohnya kan, kalau kita ada satu kain lah okay, satu kain yang kita jemur dalam keadaan terbuka, okay, berbanding satu kain yang kita jemur dalam keadaan yang kita lipat. Kita lipat dua contohnya kain ni. Okay, kita lipat dua, lepas tu kita jemur. Kita lipat kita lipat dua, lepas tu kita jemur. Kalau yang ni kita jemur dalam keadaan dia terbuka dan kita sepitkan dia. Okay, ni kita lipat dulu, lepas tu baru sepit dan kita jemur. Okay. Yang manakah yang akan kering lebih dahulu? Okay.
Dan tentulah yang ini akan kering lebih dahulu kan, berbanding ini. So kenapa? Kan? So kalau kita balik kepada konsep tadi, okay, kan, pada kain ini, kan, so molekul-molekul air yang berada pada kain ini sebenarnya ada banyak lah. Kan? Okay. Kalau kita mungkin tengok dari tepi lah contohnya kan, okay, daripada tepi okay, kalau ini kita tengok daripada tepi, kan, katakanlah ni adalah kain tu, kan, so kita tak lipat kan, okay, kita pun sepitkan dia, alright, okay, so dalam kain ni tadi saat dia dah basah kan, so dalam kain ni ada molekul-molekul air, contohnya kan, okay, so disebabkan kita tak lipat dia kan, maka kan, lebih banyak molekul air yang boleh terdedah kepada udara, kan? Lebih banyak yang boleh terdedah kan, okay? So bila mana lebih banyak yang boleh terdedah kan, macam ni tadi kan, okay? So lebih banyaklah yang akan lebih cepat untuk tersejat, okay? Sebab mereka yang berada di permukaan ni tidak ada apa daya yang kuat berbanding berada di dalam. Okay, so itu menyebabkan kain yang kalau kita buka dia akan lebih cepat kering berbandingkan dengan contohnya kan kain yang sama, okay, kita lipat contohnya kan ni tadi, kita lipat dulu, kita lipat baru kita jemur, so kita kepit dia contohnya kan, okay. So apa berlaku adalah kan, kat sini tadi kan, ada molekul air dan sini pun ada molekul air kan, okay, contoh macam ni right. So apa yang berlaku adalah kan, molekul-molekul air kat sini akan tersejat, okay. Tetapi yang tinggal dekat dalam ni masih lagi lebih banyak, okay. Sebab itulah kan, kalau kita nak lebih cepat pastikan lebih cepat kering, pastikan lagi banyak permukaan yang terdedah, maka dia akan lebih cepat kering, okay. Faktornya kerana apa? Kerana kan, lebih banyak molekul yang terdedah, kurang ikatannya sesama mereka, jadi akan lebih cepat dia tersejat, okay. So ini faktor yang pertama, iaitu tentang luas permukaan, okay. Faktor yang kedua adalah tentang suhu, okay. Ini satu faktor yang mudah. Kenapa apabila suhu tinggi lebih cepat tersejat berbanding kalau suhu rendah? Okay. Konsep sama macam ni kan, iaitu kan, bila mana suhu tinggi kan, maka tenaga kinetik pun lebih. Okay. Jadi bila tenaga kinetik lebih, apa berlaku adalah lebih cepat mereka terbebas ke udara dan lebih cepat molekul-molekul ni, lebih cepat air ni pun tersejat. Okay. So itu yang kedua. Faktor yang ketiga pula adalah tentang kelembapan udara. Okay. So untuk kita memahami faktor ni, kita tengok balik pada lukisan ni. Okay. So kelembapan udara kan, kalaulah udara kering, okay, udara kering bermaksud tidak banyak molekul air dalam kat sini dekat udara, okay. So bila mana tak banyak molekul air dekat udara so tu yang membantu untuk ada banyak ruang-ruang kosong banyak ruang kosong untuk molekul air dan berada dalam cecair ni untuk keluar untuk tersejat. Tetapi sekiranya kelembapan udara tinggi, okay, sebab tu dia lebih lambat untuk tersejat, okay, kerana ruang-ruang tak banyak, okay, right. So tu somehow menyebabkan mereka lebih lambat tersejat, okay. Dan faktor yang terakhir adalah pergerakan udara. Okay. Yang ni lebih kurang sama macam kelembapan udara tadi kan, okay. Kalau pergerakan udara perlahan pun tiada pergerakan udara, okay. So macam ni lah kan,
So kelembapan udara tinggi menyebabkan lambat tersejat, kan? Tapi bila mana pergerakan udara cepat, kan? Maksudnya kan, molekul-molekul air dalam ni, kat udara ni kan, akan bergerak, kan? Dia akan kosong lah. Okay? So bila mana kan, bergerak, so itu menyebabkan macam tadi kan, dia lebih kering. Okay? So itu membantu untuk molekul udara dalam air tu pula kan, untuk tersejat dan terbebas ke udara. Okay? So itu menyebabkan kenapa kan, bila mana pergerakan udara tinggi, lebih cepat kering. Kan? Dan kalau pergerakan udara lambat, ataupun perlahan, ataupun tak ada gerakan udara, so dia pun lambat kering. Okay? Satu juga contohnya kan, kalau kita nak keringkan baju dengan cepat contohnya kan, okay? Kita letak bawah kipas. Dan puncanya kerana apa? Kerana ni gerakan udara. Okay? So itu insyaAllah 4 faktor yang kita tengok untuk hari ini. Right? Kita akan jumpa lagi seterusnya untuk pembelajaran yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.